Alright, now anda boleh lihat cikgu dah tulis kat sini. So kita sedang belajar tentang 7.2, kita sedang belajar tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun Okay, now so selepas perang No, sometimes it depends on how they said. Okay, now selepas Perang Dunia Kedua, as we know, British telah menandatangani Piagam Atlantik. Now, Piagam Atlantik ini telah mengatakan bahawa dalam piagam itu everybody agrees untuk membebaskan tanah jajahan. Namun apa yang berlaku adalah mereka sepatutnya membebaskan tanah jajahan, tetapi British kembali dan British telah memperkenalkan Malayan Union terhadap negara kita. Nah, kemudian Malayan Union we fought, kemudian kita berjaya hapuskan Malayan Union, diganti pula dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So pada masa inilah apa yang berlaku, Dato' Onn Jaafar telah meminta agar Tanah Melayu diberi kemerdekaan. Namun bagi British, it's not easy untuk melepaskan Tanah Melayu kerana kepentingan ekonomi mereka. Kita adalah pengeluar terbesar getah dan juga biji timah. So it's very hard for them untuk melepaskan kita. So dengan itu mereka telah mensyaratkan perpaduan kaum kepada kita untuk mendapatkan kemerdekaan. So dia kata kalau you all Malay, Indian, Chinese boleh menunjukkan perpaduan kaum, saya akan memberi kemerdekaan. So selaras dengan itulah kita telah menubuhkan CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum, and CLC it's a platform whereby dia menjadi medan perbincangan antara rakyat. So rakyat yang semua kaum ini daripada Melayu, Cina, India dan juga apa yang kita lihat Melayu, Cina, India, Eropah, Serani dan sebagainya, mereka mula mengadakan perbincangan, they talk to each other and everything and share their problems together. So CLC become a platform for them untuk membincangkan masalah rakyat dan sebagainya. Alright, so itu yang kita belajar kat sini. Let me show you all. Okay. Yang ini. Alright, so ini yang kita belajar pada hari itu. Okay. Okay, apa anda nampak? Can somebody tell me? 7.2. Alright, very good. So kita ulang balik. Ketegangan hubungan antara kaum yang semakin menjadi selepas Perang Dunia Kedua menimbulkan kesedaran kepada pemimpin kaum dan British tentang kepentingan perpaduan kaum. So dengan ini British telah mensyaratkan perpaduan kaum untuk mendapatkan kemerdekaan, iaitu kerjasama antara tiga kaum, Melayu, Cina dan India bagi mendapatkan kemerdekaan. So ini telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun Communities Liaison Committee. Okay, now kita tengok kat sini apa yang kita pernah belajar. Nah, jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan pada tahun 1949 dengan menghimpunkan pemimpin utama masyarakat daripada pelbagai kaum. Moto dia adalah kesamaan, keadilan untuk penduduk Tanah Melayu. So mereka nak kesamaan dan juga keadilan untuk Tanah Melayu. Nah, apakah objektif CLC? Dia ingin mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi, sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti dan mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. So ini objektif dia tiga. Satu, dia ingin mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Nombor dua, membetulkan keadaan politik, ekonomi, sosial serta mewujudkan pembagian yang adil bagi semua komuniti dan mewujudkan keadaan harmoni muhibah dalam kalangan penduduk negara ini.
Nah, kemudian kita tengok siapakah ahli jawatan kuasa. We got a lot of names, so pilih 2. Sometimes your structure question they're asking for 2 ya. Okay, kejap cari minum air ya. Alright. Now, bagaimana keanggotaan kita dalam CLC? Nah, anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Nah, penasihat dia kita ada Sir Malcolm McDonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara. Pengerusi EEC adalah EEC Turai Singgam, iaitu wakil daripada orang Ceylon. So, cikgu ulang balik. Penasihat dia kita ada Malcolm McDonald, Governor General India di Asia Tenggara, EEC Turai Singgam, wakil orang Ceylon. Nah, wakil untuk orang Melayu kita ada Datuk On Jaafar, kita ada Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Nah, ini sepatutnya adalah sambungan. This is wrong. Ini adalah Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz adalah Datuk Panglima Bukit Gantang. Beliau adalah Menteri Besar Perak. Alright, tolong tukar, cikgu silap yang ini. He actually Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, gelaran beliau adalah Datuk Panglima Bukit Gantang. Beliau adalah Menteri Besar Perak. Kemudian kita ada Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, and kita ada Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO. So kalau anda rasa it's very hard for you to remember, you just take this name, iaitu Datuk On Jaafar, inilah Menteri Besar Johor, and also Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. So 2 people is enough ya. Nah, apart this is we are talking about wakil Melayu. Bagaimana pula wakil Melayu, another one Datuk Zainal Abidin Haji Abbas ya, iaitu Setiausaha Agung, Setiausaha UMNO. Nah, kemudian wakil Cina pula. Nah, wakil Cina kita ada Tan Cheng Lock untuk Melaka, Lee Tian Keng untuk Pulau Pinang, Sisi Tan untuk Singapura, Yong Sok Lin untuk Selangor. Wakil untuk kaum lain, Ronald Brandel untuk orang Eropah, LR Duraisamy Iyer untuk wakil kaum India, dan juga DSG Gunting ya, Dr. GS Gunting bagi orang Serani. So ini wakil-wakil mereka. And today kita akan lihat peranan CLC ke arah perpaduan. So apabila kita nak lihat peranan CLC, berapa isu yang kita akan belajar dalam CLC sayang? Who can remember how many isu yang kita akan bincangkan? Berapa isu? Semua katakan dulu. Kita ada okay. 5 isu. Thank you sayang. Kita ada politik, ekonomi, sosial, kewarganegaraan dan juga pendidikan. So today cikgu akan masuk kepada bahagian ini, iaitu peranan CLC dalam usaha ke arah perpaduan. So what are the issue? Cikgu dah beritahu kepada anda, kita ada 5 isu kita akan bincangkan. So we'll see apakah isu yang dibincangkan, apakah penyelesaian yang berlaku ya. Okay, wait. Pertama, isu kedua. Ketiga. Keempat. Ke isu ke-5. 2 minutes kita akan tengok. Okay. Now, kita ada 5 isu yang diperbincangkan dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum ya. So kita akan lihat isu yang pertama adalah isu politik. Nah, isu politik ini they discuss that soon British are going to give them independence. How mereka nak menghadapi negara ini, because kita ada kaum yang berbeza dan sebagainya. So dalam masa ini isu politik, kalau anda nampak isu yang dibincangkan adalah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. So the solution yang mereka ambil adalah, apa yang mereka lakukan adalah peranan CLC, mereka mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri
And ini hanya dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kalau kita nak lihat kepada berkerajaan sendiri, that means pemimpin negara, kita akan lihat pemimpin-pemimpin negara yang baru akan menerajui sistem pentadbiran. So that's why they want to pilih pemimpin-pemimpin baru untuk menerajui sistem pentadbiran. So how mereka boleh memilih pemimpin baru? Mereka lakukan pilihan raya. Nah, selaras dengan itu, impact of perbincangan mereka akhirnya ia membawa kepada pilihan raya. So kita ada pilihan raya telah diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, that means each town, they call town council, Majlis Negeri, state council, and also Majlis Perundangan Persekutuan, the federal. So ini dia isu yang pertama kita bincangkan adalah isu pertama yang berkaitan dengan politik kerana kita sedang mengarah ataupun berarah ke arah berkerajaan sendiri. So perbincangan ini tertumpu untuk peralihan ke arah berkerajaan sendiri and dicadangkan pembaharuan perlu dilakukan untuk memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tempatan, because penduduk tempatan inilah bakal menjadi pemimpin negara. So hasil perbincangan mereka and finally all of them telah membawa kepada conclusion. Conclusion yang diambil, kesan terakhir adalah pilihan raya akan diadakan dalam bentuk Majlis Perbandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Boleh faham, children? Halo? So isu yang pertama, boleh faham? Raif, boleh faham isu yang pertama? Rafi, boleh faham? Can, teacher. Okay, so somebody is going to help me, somebody is going to huraikan. Zafran, are you there? Zafran? Mana itu budak? Okay, Zafran, cannot talk sayang. What happened to your mic? I'm going to call. Okay, please Nah, cikgu dah beritahu kepada anda, sediakan you punya mic because it's hard for me to discuss dengan anda. Alright, now, oh, you are using PC sayang. Okay, can. Alright, now who can help me? Isu yang pertama. So, isu yang pertama ini kita akan lihat kepada isu politik. Okay, siapa akan bincang? Okay, who can help me? Okay, saya akan. Okay, Rafi, isu politik ini kita nak buat persediaan apa sayang? Darling, where are you? Rafi? Okay, I take Mehala. Mehala, second question sayang. I'm asking you, apakah isu politik yang diperbincangkan? Okay. You can. Okay, very good. Bandana, do it for me sayang. Okay. Isu politik ia adalah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Very good. So kita ada persediaan. CLC ke arah isu politik ialah untuk mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Ia dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Very good. So kita beri pengalaman pilihan raya. Correct or not sayang? So itu adalah peranan. Nah, kesan sayang. What happened kesan daripada ini? Pilihan raya telah diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Very good sayang. Can you understand darling? Yes, teacher. Okay, thank you very much. Okay, now kita akan masuk kepada Ken Megla. Okay, kita masuk kepada yang berikutnya, isu second one. Nah, isu yang kedua adalah isu berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. So kita akan lihat bagaimana isu kedudukan dan apakah peranan CLC. Okay. Nah, isu ini, wait, cikgu besarkan skrin dia. Nah, isu kedudukan istimewa orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Nah, peranan CLC selepas perbincangan ni, mereka bersetuju agar orang Melayu wajar diberikan kedudukan istimewa
kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Right? And kesannya kita lihat kedudukan istimewa orang Melayu di negeri ini diakui dan kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. So ini adalah perbincangan yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. So isu yang kita ada adalah satu, orang Melayu menuntut. Okay, mereka telah menuntut agar diakui kedudukan mereka. Because why? Mereka adalah penduduk rantau. Penduduk asal rantau Asia ataupun rantau alam Melayu. So apa yang berlaku? Kita punya CLC telah berbincang. So bila CLC telah berbincang, nah apa yang berlaku? Mereka mengakui dan kesemua mereka setuju. So mereka setuju memberikan orang Melayu satu kedudukan istimewa. Because why? Mereka telah menunjukkan taat setia and juga mereka iktiraf tanah Melayu sebagai tanah air mereka. So apart from that, so kesan dia what happened? Kesannya kita dah lihat satu, pemberian kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa kepada orang Melayu, and apart from that, orang ataupun kaum lain juga kepentingan hak sah kaum lain juga telah diiktiraf. Okay, boleh faham? Can you all understand? Ini adalah second one, isu yang berkaitan dengan kedudukan istimewa. Orang Melayu telah menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau ini. So hasil daripada perbincangan CLC, mereka bersetuju agar orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini sebagai satu-satunya negara mereka. So finally, kesan yang terakhir adalah kesan daripada itu, orang Melayu berjaya diakui sebagai kedudukan mereka diakui di negara ini, dan kepentingan sah kaum yang lain juga telah diakui. Boleh faham? Halo, fahamkah? Faham? Satu pun takkan buka mulut. Okay, thank you Bedena. Okay. Mana saya tangkap juga ini bunda. Ishwar. Yes, sure. Okay, explain to me tentang kita punya isu yang kedua sayang. Kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Alright. So apa yang dilakukan oleh CLC? Setuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Thank you my dear. So, and finally what happened? What was the impact? Apa kesan dia? Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Alright. Can understand? Boleh faham? Yeah. Okay, now kita lihat kepada isu kedudukan ekonomi. Tadi kedudukan istimewa, now isu adalah kedudukan ekonomi orang Melayu. You see, orang Chinese, they already got business and mereka sudah ada perlombongan dan sebagainya. Indians, most of them are either peniaga ataupun ada yang ramai mereka menjadi pekerja di lombong dan sebagainya. Tetapi orang Melayu ini tidak ada peluang ekonomi seperti mana dalam kaum yang lain because dari aspek perniagaan dan perusahaan. So itu adalah isu dia. Okay, isu dia adalah kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. So bila mereka perbincangan daripada CLC ini, akhirnya mereka telah menubuhkan sebuah agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. So mereka telah mencadangkan sebuah agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Nah, kesannya ia telah membawa kepada penubuhan RIDA pada tahun 1980
And ia merupakan tuntutan daripada Dato' On Jaafar. What is RIDA? RIDA adalah Rural Industrial Development Authority. Nah, beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai satu tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. So, cikgu ulang balik. Isu yang ketiga kita sedang bincang adalah kedudukan ekonomi orang Melayu, and orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Nah, peranan kita punya CLC, dalam CLC ini mereka telah membincangkan, okey, agar agar membawa kepada penubuhan, okey, mencadangkan penubuhan satu agensi. Okay, penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu. So this is what cadangan mereka. Okay, because why? Orang Melayu ini tidak ada peluang yang sama. Okay, peluang yang sama dengan orang bukan Melayu. So mereka meminta agar penubuhan satu agensi untuk membantu ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Nah, selaras dengan itu kesannya telah membawa kepada penubuhan RIDA. Nah, what is RIDA? RIDA adalah Lembaga Pembangunan Industri Desa pada tahun 1950. And RIDA ini adalah tuntutan daripada Dato' On Jaafar, and beliau merasakan bantuan ekonomi dan juga kemajuan luar bandar adalah sangat penting because ini adalah sebagai tolak ansur dengan melonggarkan, because mereka memberi kelonggaran syarat kerakyatan atau kewarganegaraan kepada bukan Melayu. So ini dia, kita dah lihat 3 kedudukan ekonomi orang Melayu tidak diberi peluang, ya, mereka tiada peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC menubuhkan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Nah, kesan ke arah perpaduan, kita ada penubuhan RIDA pada tahun 1950. RIDA adalah tuntutan daripada Dato' On Jaafar. And Dato' On Jaafar berpendapat bahawa adalah penting bantuan apa sayang? Okay, bantuan ekonomi dan juga kemajuan luar bandar. Okay, kemajuan luar bandar sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu dalam melanggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Can you all understand yang ini? Boleh faham? Yes, teacher. Okay, thank you darling. Okay, cikgu tangkap satu ekor. Neha takkan buka mulut. Raif, can you open your mouth? Can you discuss dengan cikgu? Yes, teacher. Okay, thank you darling. Isu yang ketiga, apa isu yang ketiga sayang? Isu yang ketiga adalah kat sini. What is the issue? Kedudukan ekonomi orang Melayu. Yes, kedudukan ekonomi orang Melayu. Now, why mereka kena bincangkan isu ini sayang? Why? Kerana orang Melayu tidak memperoleh apa? Raif, orang Melayu tidak memperoleh apa sayang? Peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan. Yes, correct. So, perbincangan dalam CLC apa yang mereka bincang sayang? Mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Very good. So mereka mencadangkan penubuhan satu agensi untuk membantu. Correct or not? Apa nama agensi itu sayang? My dear, apa nama agensi tersebut? RIDA. Okay, thank you darling. Okay, now, so kita tengok lagi seekor. Zarif, boleh cakap ke? Zarif, tak boleh. Boleh pun anda akan jadi tak boleh juga.
Kirtana. Where's Kirtana? Kirtana. Kirtana, can talk or not? Kirtana. Apakah kesan daripada penubuhan? Okey. Okey. Nah, kesan daripada penubuhan, kita punya CLC. CLC ini telah memberi bantuan ekonomi dan kemajuan kawasan luar bandar kepada masyarakat Melayu, and ini adalah sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu dalam melonggarkan syarat kewarganegaraan. Kita tengok isu yang keempat pula. Okey. Nah, isu yang keempat. Nah, isu dia kewarganegaraan kepada bukan Melayu. So, isu yang berikutnya adalah kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Nah, isu ketegasan orang Melayu memberikan syarat kewarganegaraan kepada seorang Melayu. Ketegasan orang Melayu beri syarat kewarganegaraan. Now, so dalam masa ini apa yang berlaku? Kita lihat peranan CLC pula. Apa CLC buat? Nah, CLC bersetuju. Mereka bersetuju kewarganegaraan kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. So, mereka mengatakan mereka bersetuju kerana ia penting untuk memupuk taat setia dan juga membentuk kerja sama antara satu sama lain. So, kesannya apa yang berlaku? Kita lihat syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberi kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotisme serta bertanggungjawab kepada negara. So dalam masa ini, because in the 1948 punya agreement, syarat kewarganegaraan telah diketatkan. So now, finally apa yang mereka lakukan adalah syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. So dilonggarkan sedikit so that ia boleh mendapat kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu and also dapat melahirkan semangat patriotisme terhadap negara kita. Okay. Now, can you all understand? Boleh faham? So, cikgu ulang balik. Isu keempat yang dibincangkan adalah kewarganegaraan bukan Melayu, ketegasan orang Melayu terhadap pembelian kewarganegaraan kepada bukan Melayu, because orang Melayu tak nak beri kewarganegaraan kepada bukan Melayu because mereka rasakan kedudukan mereka tergugat dan sebagainya. Correct lah. Tetapi hasil perbincangan mereka bersetuju untuk melonggarkan mereka memberi kewarganegaraan bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan juga kerjasama. And kesannya syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan dan memberi kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu, turut melahirkan semangat patriotisme dan bertanggungjawab kepada negara. Okey, nah isu keempat. Siapa boleh bincangkan? Cikgu tanya. Adam, can you help me sayang? Isu keempat. Yes. Okey, thank you sayang. Bincangkan kepada cikgu apa isu dia? Isu is kewarganegaraan bukan Melayu. Alright, so ini adalah untuk isu tentang kewarganegaraan bukan Melayu, and ini adalah satu ketegasan terhadap orang Melayu dengan pemberian kewarganegaraan. Correct or not? Yes, correct. Apa peranan CLC sayang? Apa yang saya sebut? Bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Okay, correct. Okay, so can you understand? No problem. Can you all understand? Any question? Tak ada soalan? Satu ekor pun takkan cakap. Ishwar, kesan daripada empat ni what happened? Thank you, Bendana. Kesan daripada poin keempat ini. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara.
Alright, very good. Nah, sekarang kita tengok isu kelima pula. Okay. Right. Nah, isu kelima adalah isu yang berkaitan dengan pendidikan, iaitu sistem pendidikan. Because pada awalnya sistem pendidikan adalah tidak sama. So kalau sistem pendidikan adalah tidak sama, so ini akan menyebabkan wujudnya ketidakstabilan ataupun ketidaksamaan, ya. So isu dia adalah sistem pendidikan, sistem persekolahan yang berbeza mengikut kaum menggunakan bahasa penghantar, buku teks, sukatan pelajaran yang berlainan. Nah, peranan CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan juga perpaduan kaum di tanah Melayu. So, CLC apa yang peranan dia? Mereka ingin mencadangkan satu sistem pendidikan yang sama. Everybody follow sistem pendidikan yang sama. Now, why sistem pendidikan yang sama? Ia adalah untuk pupuk kesetiaan dan juga perpaduan kaum. So itu adalah peranan dia untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. And kesannya kita lihat here. Okay, kesannya telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa pendidikan. Jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. So kita boleh lihat kesannya telah membawa kepada penubuhan satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa pendidikan. Nah, contoh jawatan kuasa pendidikan, kita ada jawatan kuasa pendidikan razak dan sebagainya untuk membentuk sistem pendidikan yang sama. Why pendidikan yang sama? Agar ia dapat diterima oleh semua kaum. Dan ia juga secara tidak langsung akan menumpuk perpaduan. Alright. So yang ini, Rafi, are you there sayang? Ya, ada teacher. Okay darling. Can you explain to me tentang sistem pendidikan sayang? Okay, the sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum menggunakan bahasa penghantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Ada peranan CLC which is mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Okay, so kesannya sayang? Kesan ke arah perpaduan kaum is that penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Okay, thank you darling. Alright, so ini adalah kita punya jawatan kuasa dan sebagainya. Nah, sekarang kita tengok bahagian terakhir daripada 7.2. Kita tengok kat sini. Alright. Now, rumusnya anda boleh nampak. Rumusnya, jawatan kuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara kaum pemimpin kaum di tanah Melayu, and penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan permuafakatan dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum, memelihara kestabilan politik. Nah, penyelesaian masalah melalui rundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. So ini adalah rumusan daripada jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ini amat penting dalam membentuk persefahaman antara kaum pemimpin kaum di negara kita. So melalui kerjasama ini, pendekatan yang digunakan adalah muafakat dan bertoleransi. And mereka juga berjaya menyelesaikan masalah semuanya melalui rundingan antara pemimpin, and ini adalah amat penting and perlu diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat. Can you all understand bahagian ini? Boleh faham?
Boleh? Boleh. Kan? Alright, now kita akan masuk 7.3. Nah, 7.3 ini kita akan belajar tentang sistem Ali. Okay, kita akan belajar sistem Ali and you must know what is sistem Ali. Nah, sistem Ali, kita dah nampak semua rakyat mula bekerjasama dan sebagainya. So pada masa ni again, because we are talking about 1950s, Dato' Onja Tengku Abdul Rahman is not that famous yet. Yang paling famous adalah Dato' On Jaafar because he got a strong connection and beliau juga adalah pegawai daerah Johor and everything. So he is a very strong connection with British and pada masa yang sama beliau telah bercadangkan. Okay, he said soon you're going to give independence, why not you take locals untuk mentadbir negara. Okay, so that's why anda boleh nampak apakah itu sistem Ali. Sistem Ali adalah satu sistem yang akan melatih penduduk tempatan untuk mentadbir negara. Why? You see, British are telling soon mereka akan tinggalkan tanah Melayu, betul kan? Soon British akan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu, betul tidak? Halo? Hey. Semua mayat lah dalam grup ini. Semua sudah mati. Okay, beda. Saya tengok berapa page ini. Because why? Anak itu keren. Ini kan? Okay. Okay, now. Cikgu ulang balik. Tengok betul-betul aja. Saya lagi seko. Cakap-cakap tentang orang saya tersilap. Okay. Okay, nah tengok sini. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Apa itu dasar dekolonisasi? Apa artinya dasar dekolonisasi? Tuliskan. Dasar pembebasan tanah jajahan. Dasar pembebasan tanah jajahan. Dasar pembebasan tanah jajahan dan pemberian. Dasar pembebasan tanah jajahan dan pemberian latihan berkerajaan sendiri. Dan pemberian latihan berkerajaan sendiri. Dan pemberian latihan berkerajaan sendiri. Now, so British menjalankan dasar dekolonisasi, kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' On Jaafar meminta agar menambahkan peluang kepada wakil tempatan. Nah, mereka melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran negara. Nah, ia bertujuan memberikan latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan sebelum mendapat kemerdekaan dari British. Can you all understand what is sistem Ali? Boleh faham? Aisyah, boleh faham sayang? Aisyah, Aisyah Kristina, Arisa. Arisa tak pernah cikgu dengar Arisa cakap. Dan kita tengok kat sini. Any questions? Tak ada. Bendana, can you understand sayang? Understand, teacher. Okay, very good darling. Apa itu sistem Ali sayang? Sistem Ali selepas Perang Dunia Kedua, British telah menjalankan dasar dekolonisasi. So British menghadapi apa sayang? Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan dan menyebabkan Dato' On Jaafar untuk meminta agar menambahkan peluang kepada wakil tempatan. Alright. Okay, see. Tujuan sebenar kita punya sistem Ali adalah this one. Iaitu melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran dan memberi latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan sebelum kita capai merdeka. Can understand darling? Boleh? Yes, teacher. Okay, sayang. Okay, now kita tengok yang berikutnya. Okay, pelaksanaan sistem Ali. Now, bermula pada April 1951 hingga Jun 1955 sebelum pilihan raya MPP. MPP is the first election 1946. Diadakan pada Julai 1955. Awalnya, beberapa anggota MPP diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan juga agensi kerajaan.
pada 1954, satu rombakan sistem ahli, beberapa portfolio baru telah diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang juga anggota MPP. So, cikgu ulang balik, sistem ini telah pun berlangsung daripada April 1951 hingga Jun 1955 sebelum pilihan raya pertama MPP diadakan pada Julai 1955. Nah, pada awalnya anggota MPP ini diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan juga agensi kerajaan. In the year of 1954, berlaku rombakan sistem ahli dan beberapa portfolio baru telah diwujudkan yang dijawat oleh warga negara yang juga anggota MPP. So, 3 portfolio yang masih berada di bawah British, even though they got new news, but still these are the one yang masih berada di bawah British. Satu, kita ada hal ehwal ekonomi under British, perindustrian dan perhubungan awam masih under British, dan perumahan dan juga kerja raya masih was under British, ya. Okay, now kita tengok yang berikutnya. Ciri-ciri sistem ahli, siapakah sistem ahli dan sebagainya. Okay. Okay. So, anda tengok kat sini. Okay. So, tadi kita dah tengok, kita masih ada 3 portfolio di bawah British. That means British people are still under that sistem ahli. Kita ada hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan awam, perumahan dan juga kerja raya. Nah, apakah ciri-ciri sistem ahli? Ciri mean the characteristic of sistem ahli. Nah, ia adalah sistem ahli adalah sebuah kabinet bayangan. Nah, apakah itu kabinet bayangan? Kabinet bayangan bererti ahli dipilih tanpa pilihan raya because all of them are elected based on mereka punya jasa kepada rakyat. Chan Cheng Lock, kita ada H.S. Lee is very close to Chinese people. Turai Singham, E.C. Turai Singham is close to Indian people. So they selected them according to the what they say preference of all the kaum. They don't have election. So that's why it was called as kabinet bayangan. Kabinet bayangan bererti menterinya dipilih tanpa pilihan raya. Okay, ciri-ciri sistem ahli. First one, sistem ahli adalah sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Nombor 2, ahli bertaraf menteri yang menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan juga agensi kerajaan. Kesemua ahli ini dilantik sebab oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Mereka juga diletakkan di bawah pengawasan Pesuruhjaya Tinggi British. Mereka bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan dan dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. So, cikgu ulang balik. Nah, kita ada kabinet bayangan. Ciri yang pertama, dia adalah kabinet bayangan yang terdiri daripada pegawai, tadbir dan tokoh masyarakat, ahli bertaraf menteri, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja, diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British dan mereka bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatan untuk dibentangkan dalam MPP. Nah, antara mereka, so cikgu dah letakkan 3 orang kat sini. Dato' Wan Jaafar, Hal Ehwal Dalam Negeri, EEC Turai Singham, Menteri Pelajaran atau Ahli Pelajaran, Lee Tian Keng, Ahli Kesihatan.
Apart from that, kita juga ada nama-nama lain. Tengku Yaakob Ibnu Sultan Abdul Hamid, Ahli Pertanian dan Perhutanan. Datuk Mahmud Mat, Ahli Tanah Lombong dan Perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil, Ahli Kemajuan Tempatan Perumahan dan Perancangan Bandar. H.S. Lee, Ahli Pengangkutan. Dan kita ada Datuk Ismail Abdul Rahman, beliau adalah ahli dalam hasil bumi. Alright, so ini tu mereka. Nah, kemudian kita tengok. Okay, Dato' On Jaafar, apart from menjadi ahli dalam hal ehwal dalam negeri, beliau juga menjaga beberapa portfolio yang lain ataupun menjaga hal yang lain. Beliau juga mengawal tentang hal imigran. Beliau juga mengawal tentang penyiaran dan percetakan, mengawal tentang hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat, hal ehwal berkaitan dengan menunaikan haji, pendaftaran kewarganegaraan, perkahwinan, kematian, also menjaga RIDA, Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority, Jabatan Pilihan Raya, Jabatan Rupa Bangsa Nasional. Semua ini lebih kurang 10 jabatan was under him, under di bawah hal ehwal dalam negeri. Alright. Nah, kemudian kita tengok bahagian yang terakhir. Apakah kepentingan sistem ALI? Nah, there are 4 kepentingan. Satu yang menjadi asas penting untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. So it help the locals ke arah berkerajaan sendiri. Nombor 2, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Ia juga merupakan proses memupuk perpaduan kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum dan ia juga menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. So cikgu ulang, kepentingan yang pertama, ia menjadi asas untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri, memberikan pendedahan kepada penduduk untuk belajar mentadbir, menerajui kerajaan, also usaha ke arah memupuk perpaduan dan penentu kepada kemerdekaan, memperoleh sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. So ini dia kita punya unsur-unsur dalam kita punya sistem ALI. Any question before I go further? There's only one more bahagian. Faham tak? Halo? Very good. Saya tanya apa pun, satu ekor pun takkan jawab. Okay, now. No questions. Okay, bagus. Take out your mentor book. Take out your mentor book. Tengok muka surat. Okay. 9899. Buat soalan 1 sampai soalan 18. 1 sampai 18, cikgu berikan 15 minit. See here. Sure. Do what again? Do what again? Wait. Okay, muka surat 98 sayang. Can you see 98? Okay, saya punya muka surat dengan anda punya muka surat mungkinlah. Objektif, yes. Buat objektif soalan 1 sampai bab 7, soalan 1 sampai bab 8. Buat sekarang, 15 minit. Boleh? Cuba sekarang. Okay, cikgu. Yes, sayang. In the previous class, we already discussed question 1 until 8. Oh, sudah buat sampai 8. Very good. Yes. Then kita buat soalan 9 sampai 18. 10 minit saja because yang ini dah habis. So 10 minit. Okay, teacher. Soalan 9 lah sayang sekarang. 9 Yes. sampai 18. Okay. Soalan objektif
9 till 18. Buat sekarang 10 minutes. Ayah, apa cikgu buat? See the chat, ah? Okay, now jam cikgu menunjukkan. Okay, mine is 5:35. I will ask you all 5:45. Give me 2 minutes, cikgu pergi ambil air sekejap. So 10 minit ah. Ah, what? Cannot, not now. Not now. Yeah, lunch you gave on.
shall we start? Hello? Manusia ada ke tak ada? Ada. Okay, very good. Okay, now. So, question number 6. Number 9, huh? Okay. Number 9. Okay. Bandana, can you do question number 9, sayang? Okay, teacher. Apakah cadangan jawatan kuasa hubungan antara kaum bagi mencapai matlamat berikut? Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. A. Mengadakan pilihan raya. Very good. Mengadakan pilihan raya. Okay. Yes, very good, Adam. Betul. Adam, number 10, sayang. Apakah isu yang dibangkitkan oleh Melayu membawa kepada perubahan industri lidah pada tahun 1950? C. Pembelian kekayaan yang larva. No, sayang. Tengok betul-betul. The answer will be, sayang. What's your answer? Adam, what's your answer? It was a C. No, sayang. Ini adalah tidak memperoleh peluang perniagaan. Because Indians ada dia punya perniagaan, Chinese ada perniagaan, Malays tak ada. So that's why kita ada penubuhan rida. Right? Okay, now. Nombor 11. 11. Ishwar. Mengapakah jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam? A. Okay, untuk apa sayang? Yes, memupuk kesetiaan dan juga perpaduan. Very good. Okay. Okay, nombor 12. Zarif tak boleh. Raif, nombor 12 sayang. Apakah nilai yang ditonjolkan oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC yang wajar No diteladani? sayang, the question is 12 darling. 12. Can you see the screen? No, Nampak? no. I only see the notes. Okay, I'm not sharing. Can you all see this? Yes. Okay, okay. Apakah agensi yang ditubuhkan hasil perundingan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC? Yes. CLC. Apakah agensi yang ditubuhkan oleh CLC sayang? C. Lembaga Pembangunan Industri Desa. Very good, very good. Okay, that's answer. Nah, soalan 13. Nah, kita tengok. Okay, saya panggil pun satu ekor pun takkan jawab. Bandana ada. Ishwar, Kirtana tak boleh. Mehla tak boleh. Rafi. Ya. Soalan 13 sayang. Oh, okay. Sir Henry Gurney mengumumkan anggota sistem ahli pada tahun 1951. Apakah kesan pelaksanaan sistem tersebut? Kesan daripada pelaksanaan sistem ahli. Well, I did. What is system ahli sayang? You must know what is system ahli first. I think it was the one yang gather all count together. That's CLC. Sistem that's ahli CLC. adalah sistem yang melatih penduduk tempatan untuk mentadbir negara. Yes, very good Meghala. That's your answer. So, Wait, is it B? Yep, correct. Penduduk tempatan menerjui kerajaan. Correct. Okay. Alright. Okay. Number 14. Meghala cannot. Mike tak boleh. Okay, never mind. Saya sendiri baca. Sistem ahli dilaksanakan pada April 1951. Sebelum pilihan raya Majlis MPP. Apakah ciri yang terdapat dalam sistem tersebut? Okay. The answer is not C sayang. A, correct.
terdiri daripada tokoh masyarakat bertanggungjawab menjaga portfolio. Mereka tak menggubal undang-undang, mereka cadangkan sahaja. Undang-undang memang British buat, tapi these people mencadangkan. Okay, now berikutnya nombor 15. Okay. Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam sistem ahli pada 1951. Kita ada Dato' On Jaafar, EEC Torresingham, HS Lee. Nah, apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut? What they do? Yes. Mereka mencadangkan undang-undang di jabatan. Very good. Okay, then number 16 pula. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? Yes, betul. C. Melatih penduduk tempatan mentadbir. Siapakah yang berkuasa melantik keanggotaan sistem ahli? Yes, correct. Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Okay, 18. Senarai berikut merupakan dengan peranan Dato' On Jaafar. Hal ehwal immigration pendaftaran. Nah, apa lagi beliau punya ni? C, correct. Penyiaran dan juga percetakan. So can you all understand until now? Boleh faham? Fahamkah? Hello? Understand, teacher. Alright, okay. Now, kita tengok yang berikutnya. Okay, objektif kita ada beberapa soalan subjektif kat sini. Nah, cuba buat soalan ni sayang, because sometimes cikgu tak cukup masa. That's why I cannot help you all much. But that's why I'm trying to pull you all together untuk belajar revision class dan sebagainya. Nah, dalam masa ini saya nak anda tengok muka surat 101, your structure bahagian. Can you all see the structure? Yes, teacher. Okey, Raja 1 menunjukkan pertubuhan yang muncul disebabkan kesedaran politik. Pelbagai idea, nah, kita ada yang paling pertama, kedua dan juga. Okey, Hizbul Muslimin, UMNO 1944. Nah, 1930 it was the first one. So kita ada X, Kesatuan Melayu Muda, kemudian kita ada Y, PKMM. So ini dia dua, namakan pertubuhan X dan Y. X adalah Kesatuan Melayu Muda, Y adalah Parti Kebangsaan Malaya. Nah, kemudian kita tengok kat sini, because all the answers are here ya. Nah, jelaskan matlamat penubuhan 1A. So it can be X and Y, markah diperuntukkan 4 markah. So 2 for KMM, 2 for PKMM. Now, KMM memperjuangkan kemerdekaan tanah air, menggunakan konsep Melayu Raya, menyatukan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa menjadi satu rumpun Melayu. Kemudian kita tengok PKMM. PKMM also apart from kita punya KMM. Nah, mereka juga menanam semangat kebangsaan, bekerjasama dengan kaum lain, memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya, mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Nah, C, mengapakah matlamat pertubuhan 1B penting kepada negara kita? Nah, kenapa pertubuhan KMM punya matlamat ini penting? So, matlamat pertubuhan ini penting kerana satu, ia menyebarkan idea untuk bebaskan negara daripada penjajahan. Nombor dua, mempertahankan kedaulatan negara. Nombor tiga, menyemai semangat cinta akan negara.
asas perpaduan kaum dan mewujudkan kerjasama pelbagai kaum. So I'm done with question 1. Maybe you can try question 2 and 3. Boleh ke? Okay, next week cikgu akan habiskan topik ini, cikgu akan masuk topik 8. Because next week kita hanya buat 7.4 sistem pendidikan sahaja, one bahagian, so we can finish it. Boleh ke? Sekolah dah sampai bab mana sayang? Guys, Rafi kat mana? Bab mana sayang? 7. Bab 7. Hartamas, where are you all now? Bendera bab 8. Okay, Adam bab 6. Okay. Alright, so with then I will end the class today. See you guys. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher. Okay sayang. Bye-bye. Take care. Ah. Thank you, teacher. Okay darling. Bye-bye.